Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari subjek adab, insya-Allah. Jadi sebelum ni Ustaz pernah ajar dekat dalam kelas kan. Saya ingat lagi Ustaz pernah ajar tajuk beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita telah belajar sebelum ni pengertian adab dengan Allah. Apa itu maksud kita beradab dengan Allah secara ringkas je lah ya, sebab kita nak refresh sahaja. Pengertian maknanya kita beradab dengan Allah ini bermaksud menunaikan suruhan Allah dengan sempurna dan menjaga hati serta kemahuan daripada perkara yang dimurkai Allah. Itu ialah maksud pengertian bagi beradab dengan Allah. Okey, mari murid. Kita baca pula yang ni. Apakah hukum beradab dengan Allah? Jawapannya ialah kita wajib. Hukumnya kita wajib beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Secara ringkas je sebab kita dah belajar sampai muka surat ni hari tu. Lepas tu kat sini dia ada bagi tahulah cara-cara beradab dengan Allah. Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, melaksanakan suruhan Allah dengan ikhlas. Yang ketiga, meninggalkan larangan Allah. Keempat, takut akan azab Allah. Dan yang kelima, berdoa kepada Allah. Itu ialah secara ringkas pengertian dan cara kita beradab dengan Allah. Okey, kita terus masuk dekat muka surat yang ke-6 ni. Ini ialah tajuk pelajaran kita hari ni, iaitu contoh beradab dengan Allah. Okey, baca dengan Ustaz yang atas ni. Contoh beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita baca yang ni dulu, kotak biru ni. Kita beribadah kepada Allah sebagai tanda syukur kepadanya. Okey, kita beribadat kepada Allah tu tanda kita mensyukuri nikmat yang Allah bagi kepada kita. Sebab tu kalau kita solat, kita puasa, kita berdoa, mengaji, itu ialah tanda kita bersyukur kepada Allah kerana telah memberi kita nikmat. Okey, tengok yang kotak purple ni. Dia kata apa ni? Allah sayang kita. Ikut Ustaz Ikut Ustaz baca. Allah sayang kita jika kita pertama, menjaga solat setiap waktu. Jika kita menjaga solat setiap waktu, Allah akan sayang kita jika kita menjaga solat setiap waktu. Jadi Ustaz minta lah anak-anak murid Ustaz, kalau boleh jangan tinggal solat 5 waktu. Ikut ibu bapa solat. Okey, tengok yang kedua. Allah juga akan sayang kita jika kita sentiasa membaca Al-Quran. Okey, Allah sayang kita jika kita banyak baca Al-Quran setiap hari. Ustaz percaya anak murid Ustaz setiap hari baca Al-Quran, betul tak? Baca Iqra. Jadi Allah akan sayang kita, insya-Allah. Okey, tengok yang ketiga. Jika kita sentiasa berselawat kepada Rasulullah. Yang keempat ni, jika Allah sayang kita jika kita sentiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawatnya macam mana? Allahumma salli
ala Muhammad. Macam itulah contoh selawat. Okey, insya-Allah Allah akan menyayangi kita semua jika kita berselawat. Okey, anak murid ustaz. Lagi yang keempat apa dia? Allah sayang kita jika kita sentiasa berzikir. Berzikir tu apa ustaz? Okay, berzikir tu yang kita biasa bacalah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu ialah zikir. Bila kita buat keempat-empat ini, insya-Allah Allah akan sayang kita. Okey, siapa yang nak Allah sayang dia? Angkat tangan. Okey, kalau semua nak Allah sayang, kita kena buat keempat-empat yang Ustaz cakap ni. Yang pertama, jaga solat, kena membaca Al-Quran selalu, berselawat kepada Nabi, dan yang keempat, sentiasa berzikir kepada Allah. Okey, anak murid Ustaz, kita teruskan. Yang seterusnya ialah hikmah beradab dengan Allah. Cuba baca yang atas ni sama-sama dengan Ustaz. Hikmah beradab dengan Allah. Hikmah tu maksudnya apa yang akan terjadi bila kita beradab dengan Allah. Okey, apa yang akan terjadi kita tengok bila kita beradab dengan Allah. Yang pertama, ikut Ustaz baca, dikasihi Allah. Dikasihi Allah. Jika kita beradab dengan Allah, maka kita akan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tengok kotak yang warna oranye ni. Baca dengan Ustaz. Mendapat ketenangan jiwa. Mendapat ketenangan jiwa. Nak murid Ustaz, bila kita beradab dengan Allah, kita punya diri kita, hati kita rasa tenang sangat. Tak ada rasa macam nak marah ke, rasa macam penat ke, letih ke. Tak ada, kita akan rasa tenang je, rasa gembira je selalu, insya-Allah. Yang ketiga, mendapat ganjaran pahala. Ustaz, mendapat ganjaran pahala. Itu ialah 3 perkara yang kita akan dapat ataupun hikmah daripada kita beradab dengan Allah. Dikasihi Allah, mendapat ketenangan jiwa, dan mendapat ganjaran pahala, insya-Allah. Okey, itu ialah hikmah apa yang kita dapat jika kita beradab dengan Allah. Ya adik-adik, kita kena jaga adab dengan Allah supaya Allah sayang kita. Okey, kita teruskan ke muka surat yang ke-10. Okey, tadi hikmah kan, ini ialah akibat pula. Nampak ni, dia tunjuk very good kat bawah. Maknanya akibat ni perkara yang buruk berlaku jika kita tak beradab dengan Allah. Apa perkara buruk tu? Okey, semua anak murid Ustaz ikut Ustaz baca. Okey, akibat tidak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya perkara buruk akan berlaku kalau kita tak beradab dengan Allah. Baca yang bulatan warna pink ni dulu. Pertama, akan dimurkai Allah. Dimurkai tu apa? Maknanya kita akan dimarahi oleh Allah ataupun akan dibencilah oleh Allah kerana kita tak beradab dengan Allah. Okay, yang kedua, kotak warna biru ni, lupa perintah agama. Jika kita tak beradab dengan Allah, secara automatik kita akan lupa apa yang Allah dah perintahkan dekat dalam agama Islam ni. Maknanya kita tak beradab, jadi kita akan lupalah apa yang Allah suruh.
kita akan lupa apa yang Allah suruh tinggalkan. Jadi jangan kita tinggalkan ataupun jangan kita tidak beradab kepada Allah. Okey, tengok yang kotak ketiga, warna purple ni. Jika kita, akibat tidak beradab dengan Allah ialah berada dalam keadaan gelisah. Jika kita tak beradab dengan Allah ni ya murid-murid, kita punya diri kita, kehidupan kita akan sentiasa dalam keadaan gelisah. Rasa tak best. Tu maksudnya hidup kita ni kalau kita tak beradab dengan Allah. Okey, yang keempat, warna kuning ni pula mudah dipengaruhi oleh syaitan. Kalau kita tak beradab dengan Allah, sangat mudah kita kena hasutan daripada syaitan ataupun dipengaruhi oleh syaitan. Contoh syaitan ni kan makhluk yang jahat kan. Jadi kalau kita tak beradab dengan Allah, senang je dia bisik kat kita dan kita mudah terikut apa yang dia suruh. Syaitan ni dia tak pernah ajak kita buat benda baik. Dia akan sentiasa ajak kita buat benda yang buruk. Jadi oleh demikian kita kena berjaga ataupun kita kena beradab dengan Allah supaya kita dapat terhindar ataupun dapat menjauhkan diri kita daripada akibat-akibat yang buruk dan perkara-perkara yang kita tidak suka, insya-Allah. Okey. Jadi itu ialah akibat perkara buruk kalau kita tak beradab kepada Allah. Jadi anak-anak murid Ustaz, jangan tinggal beradab kepada Allah. Jangan sesekali tidak beradab dengan Allah. Okey? Okey. Kat sini ada kisah, Ustaz ringkaskan je lah ya. Ada satu kisah zaman dahulu. Ibnu Umar, okey, pada satu hari Abdullah bin Dinar pergi bersama Ibnu Umar ke Mekah. Dalam perjalanan tu tiba-tiba dia terserempak dengan seorang pengembala kambing. Diriwayatkan pengembala kambing itu dia masih budak lagi ataupun dia belum dewasa. Kemudian kan Ibnu Umar tadi tu dia nampaklah ada orang ni dia bawa kambing banyak-banyak kan, anak murid Ustaz. Lepas tu Ibnu Umar ni pun tanya, lelaki ni pun tanya, dia kata, adakah kamu pengembala kambing? Lepas tu yang budak tadi pun jawab, yang orang pengembala kambing tu, ya. Lepas tu lelaki tu tanya lagi, jualkan kepada saya kambingmu, dia kata. Lepas tu pengembala kambing itu pun dia jawab, saya bukan pemilik kambing-kambing ini. Saya hanyalah pekerja, bukannya tuan kepada kambing ni. Jadi tak boleh beli kat saya lah, maksudnya kena beli dekat tuan saya. Lepas tu kan orang tu tanya lagi lah, alah, jual je lah kat saya. Lepas tu cakaplah dekat tuan kamu tu yang kambing kamu tu dimakan oleh serigala. Dia suruh tipu. Lepas tu yang pengembala kambing tu baik, dia cakap tak boleh, sebab Allah tahu walaupun tuan saya tak tahu. Itu maksudnya lah, Ustaz mudahkan. Lepas tu yang lelaki tadi terkejut dengan jawapan pemuda tadi. Jadi Ibnu Umar pun bawa pengembala kambing tadi tu kepada tuannya. Lepas tu Ibnu Umar pun beli semua kambing dan bawa sekali budak lelaki tadi tu, bebaskan dia daripada pekerja. Maknanya dah tak payah kerja dah. Sebelum ni dia hamba. Lepas tu Ibnu Umar dah beli dia, dah bayar gaji kat dia. Lepas tu minta dia supaya dia dibebaskan. Lepas tu kambing-kambing tu Ibnu Umar bagi balik dekat
pengembala kambing tadi tu. Hadiahkan pula. Jadi kisahnya kat sini, kesimpulannya, walaupun kita ada peluang untuk melakukan kejahatan ataupun ada peluang untuk melakukan keburukan, kemaksiatan terhadap Allah, namun kita kena tahu ataupun kita kena melawan apa yang berlaku pada kita jika kita berada dekat situasi yang macam kisah tadi tu. Kita kena ingat yang Allah itu ada. Kena sentiasa mengingati Allah sentiasa nampak kita kalau kita buat perkara-perkara yang buruk. Okey? Jadi kita tak boleh buat perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang Allah tak suka, benda-benda yang jahat, tak boleh. Sebab nanti Allah murka, Allah akan marah. Okey? Jadi kita kena sentiasa beradab dengan Allah. Tak boleh melakukan perkara-perkara yang Allah larang. Okey. Itu ialah beberapa perkara tentang beradab dengan Allah. Yang pertama tadi, Ustaz ulang balik. Yang pertama ialah cara nak beradab dengan Allah macam mana. Yang kedua, contoh beradab dengan Allah. Kemudian, hikmah perkara yang baik kita dapat jika kita beradab kepada Allah. Dan yang seterusnya, akibat perkara buruk yang kita akan peroleh jika kita tinggalkan ataupun tidak beradab kepada Allah. Dan yang seterusnya, kita perlu sentiasa bersikap jujur kepada diri kita supaya kita disayangi dan dikasihi oleh Allah. InsyaAllah Ustaz doakan anak murid Ustaz semua baik-baik ya. Okey. Jadi tugasannya semua sedikit sahaja. Tugasannya Ustaz minta anak murid Ustaz tulis balik je perkataan zikir yang diberikan ni, muka surat 14. Zikir yang pertama, Subhanallah. Okey, tulis 3 kali dekat dalam buku ni je. Lepas tu Alhamdulillah. Tiru je balik. Dan Allahu Akbar. Dan yang keempat, La ilaha illallah. Okey, itu saja tugasan untuk hari ni. Okey, sekian. Setakat ni tu je dulu, insya-Allah. Okey, segala kekurangan Ustaz minta maaf. Terima kasih kepada yang mendengar. Ustaz harap semua yang mendengar ini mendapat rahmat daripada Allah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.